Assalamualaikum and hai, nama saya Betul. Hari ini saya nak berkongsi tentang shower. Okey, untuk kebiasaan perkembangan kanak-kanak dalam mandian ni, kanak-kanak akan mula menunjukkan minat dalam aktiviti mandi ini pada umur kurang daripada 2 tahun. Dan apabila mereka berinjak kepada umur 4 tahun, mereka dah mula boleh basuh dan keringkan badan dengan pantauan daripada orang tua ataupun penjaga. Lepas tu, atas daripada 8 tahun, kanak-kanak dah mula boleh untuk mandi dan keringkan badan tanpa pengawasan orang tua, serta mereka tahu suhu yang sesuai untuk diorang mandilah, mana yang diorang suka, suhu yang diorang suka ataupun suhu yang sesuai untuk mereka mandi, dan kedalaman yang sesuai. Kedalaman ni especially untuk yang ada bathtub lah ataupun kolam dan sebagainya. So kadang-kadang ni dah boleh decide diorang nak suhu macam mana untuk diorang mandi, sejuk ke, panas ke, suam-suam ke. So umur atas 8 tahun tidak boleh make decision and buat independently, sendiri semuanya. Seterusnya, macam mana kita nak biar kanak-kanak ni ataupun anak-anak kita engage ataupun melakukan mandian dengan baiklah. Okey, so antaranya ada 4 kat depan. Okey, iaitu yang pertama kita ada air suam ataupun mandian suam ataupun mandian panas. Okey, mandian suam dah panas ni boleh bagi calming effect kepada kanak-kanak lah. Dia boleh bagi calming sebab apa? Sebab dia release the muscle, because air tu air panas kan ataupun air suam. So dia boleh release muscle, so kanak-kanak pun akan jadi calming. So diorang pun akan lebih suka lah sebab dia calming. Okey, yang kedua, kita boleh increase ataupun menambah kita punya RM. What is RM? Apa itu RM kan? RM ialah range of motion. Okey, range of motion ni apa? Okey, range of motion adalah suatu pergerakan badan yang kita boleh buat. Contoh macam jari saya boleh lipat sampai jari saya genggam macam ni. Ni maksimum, saya tak boleh lipat lebih dah. Saya tak boleh lipat sampai habis lah. Ni paling maksimum. Dan untuk buka, saya boleh buka sampai sini. Ni maksimum jari saya. So itu range of motion. So kita tahu range of motion untuk kanak-kanak, some of it agak tak habis. Contoh macam jari diorang tak boleh bengkok sampai habis ataupun diorang ada limitation yang tak boleh. So air yang suam atau panas ni kita boleh bantu untuk diorang melembutkan ataupun untuk diorang improvekan diorang punya pergerakan tubuh badan. Kenapa? Sebab dia kan release muscle. So ia memudahkanlah, lebih memudahkan kita untuk bantu. Yang kedua, dia boleh jadikan, boleh memberi kita independent movement. Kadang-kadang tu independent movement lah. So dia mandi kan, dia main air. So dia mula interact dengan air tu. So adalah movement-movement yang dia akan buat untuk main dengan air. Okay, yang kedua kita ada hypersensitivity. So apa yang kita boleh buat untuk kanak-kanak yang ada hypersensitivity? Ada 4. Yang pertama kita boleh buat water play. Water play ni kita main dengan air lah, ataupun kita buat aktiviti yang berkenaan dengan air. Contoh kita main colour kain badan dengan watercolour, dan kanak-kanak kena basuh bahagian yang kita nak. Contoh kita colour warna kuning, so kan kat tangan kan, so kanak-kanak ambil lah air untuk basuh yang warna kuning tu sebab kita nak clean up yang warna kuning. Okay, itu antara water play dah. So banyak lagi lah kita boleh cari kat internet. Okay, yang kedua, kita untuk kanak-kanak dah hypersensitivity ni, kita boleh rubbing diorang dengan, kita boleh gosok diorang dengan pakaian yang basah lah. Contoh pakaian tadi yang dah basah tu kan, kita gosok selur-selur kat badan diorang dalam bathtub. Contoh dah bathtub dah ada air, so kita boleh gosok selur-selur di bahagian semua badan diorang. Yang kedua, kadang-kadang hypersensitivity ni sesetengahnya sangat suka deep pressure. So before kita nak buat any movement ataupun any activity, kita boleh buat deep pressure dulu. Contoh macam kita nak shower ataupun nak basuh rambut kan, nak shampoo rambut kan. Okay, so before kita shampoo, kita bagi deep pressure dekat kepala dia terlebih dahulu before kita nak shampoo. Yang terakhir sekali adalah kita boleh, waktu dah kering, kita boleh gosok badan diorang guna tuala. So and tambahan untuk kanak-kanak, kalau contoh dah siap mandi kan kita nak angkat dia kan, so kita boleh wrap diorang guna tuala bagi ada pressure, dan baru kita bawa. So itu membuatkan kanak-kanak rasa lebih secure lah. Okay, yang ketiga kita ada masalah social skill yang kurang social skill. So macam mana kita nak naikkan social skill kanak-kanak ni?
So antaranya kita boleh main permainan macam tadi juga, water play juga, sama je. So kita boleh main mainan macam tu lah. Tapi untuk social skill ni, kanak-kanak ni memang parents dan sibling kena engage sekali dalam aktiviti ni untuk diorang boleh interact each other lah. So kat sini diorang boleh main pretend play, contoh dengan air tu diorang main masak-masak ke apa ke dalam air tu sendiri. So kat sini dia akan ada wujud yang interaktif antara parents dan anak-anak tu ataupun sibling dengan kanak-kanak tu sendiri. So kat sini boleh improve diorang punya social skill. Okay, yang terakhir sekali motor limitation. Okay, motor limitation ni sangatlah general dan pelbagai boleh jadi. So macam mana kita nak bantu kanak-kanak ni? So antaranya kita boleh, selalunya terapis lah yang akan take over, ataupun parents pun boleh, tak ada isu pun. Tapi selalunya kita akan bagi sikit preparation before diorang nak mandi lah. Contoh untuk kadang-kadang ada motor limitation ni, kita akan buat aktiviti yang boleh improve diorang punya bilateral, kita boleh improve diorang punya coordination, diorang punya posture control, motor planning, atau dan ROM lah, macam tadi saya cakap, range of motion. So kita akan buat pelbagai aktiviti ni before kita masuk kepada aktiviti mandi, supaya mereka lebih mudah lah dalam aktiviti mandi dan diorang tidak stres. Okay, so antaranya kita boleh letak pelbagai permainan mandian. Contoh, bukan satu je, macam bukan squeeze lah, macam duck kan, kita kan mandi kalau guna tub kita ada duck, ada pelbagai jenis permainan kan. So ada yang squeeze, ada yang kena twist, ada yang kena press dan sebagainya. Itu lebih baik lah. So kat situ kita boleh improvekan kanak-kanak punya fine motor juga. Okay, so kanak-kanak juga kena tahu untuk yang kanak-kanak ada motor limitation ni, kita akan ajar juga tentang body awareness lah. Left, right, mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana kaki kiri. So body awareness sangat penting lah untuk mereka tahu, mereka tahu diorang punya body part. So, mari kita seterusnya. Seterusnya, cara kita bantu kanak-kanak ni dalam dalam melakukan tes mandian ni lah. Okay, yang untuk kanak-kanak ada hypersensitivity, dia punya keyword adalah touch and temperature. So untuk kanak-kanak yang ada hypersensitivity, kita akan main dengan touch lah, like pressure, deep pressure, temperature sejuk, panas, warm dan sebagainya lah. So ada banyak cara untuk kanak-kanak hypersensitivity ni lah untuk kita bagi mereka suka dalam aktiviti mandian ni. So contoh macam saya cakap tadi, kanak-kanak yang hypersensitivity maybe tak suka shower punya air, yang shower rain tu kan, yang banyak air keluar macam hujan tu kan, mereka tak suka, mereka rasa tak selesa, diorang rasa stress bila mandi guna tu. So kita boleh tukar, maybe kita boleh guna pipe ke, atau kita boleh guna cawan. Kita ambil air, kita jirus kat badan dia, gayung ke kan, kita jirus, sebab tu maybe more relax untuk dia. Okay, dan macam saya cakap tadi, kita boleh ada preparation activity lah, ataupun preparatory activities untuk kanak-kanak before mandi ataupun dan selepas mandi. So macam before mandi, macam saya cakap, deep pressure, kita bagi joint corporation ataupun sebagainya lah, behak ke yang deep pressure kan, untuk kanak-kanak ni before mandi. Okay, so itu boleh bantu diorang lah dalam aktiviti mandian ni. Okay, yang kedua kita ada serbapasi. So kat sini parents ataupun kita boleh design satu item untuk membantu kanak-kanak ni daripada segi positioning lah, untuk diorang duduk dan sebagainya ketika diorang mandi. So kat sini positioning and handling sangat penting lah untuk kanak-kanak. So kat sini parents ataupun terapis tu sendiri akan memberi bantuan untuk kanak-kanak ni, ataupun membantu kanak-kanak ni dari segi verbal lah. Contoh, diorang kan terapis atau parents akan mandikan kanak-kanak tu kan. Okay, pada masa sama, parents akan memberi ataupun terapis akan memberi simple perkataan yang memberitahulah, contoh macam basuh tangan kan. Okay, basuh tangan, basuh macam tu. So diorang akan basuh body part lah. So simple je supaya mereka senang faham lah. Okay, jangan panjang lah sebab kanak-kanak agak susah faham kalau ayat kita terlampau panjang jika kanak-kanak tak mempunyai vocab yang banyak. Okay, yang ketiga kita ada motor limitation. Untuk motor limitation tadi, poin sama juga macam serbapasi sedikit. Mereka ada bantuan lah dari segi positioning ataupun special equipment lah untuk mereka. Okay, so kat sini kita bagi bantuan support design untuk mengikut kanak-kanak punya needs lah.
So rasa sama juga, sama je macam si berpasi tadi. So konsep dia sama, parents akan bantulah untuk kanak-kanak ada multi-limitation ni. Okay, yang terakhir sekali kita ada autism. Okay, untuk autism ni macam mana kita nak bantu dia untuk engage dalam ataupun untuk mereka melakukan dengan baik lah untuk aktiviti mandian ni. So kita ada beberapa cara, iaitu kita ada PACS. Okay, untuk kanak-kanak yang ada verbal ataupun non-verbal boleh menggunakan PACS, sebab PACS ni gambar dan tulisan yang simple lah. Contoh macam wash, so dia tulis wash, gambar dia gambar kanak-kanak sedang mandi. So sangat simple dan mudah difahami oleh kanak-kanak lah. So sebab kanak-kanak autism ni agak visual learner, so mereka sangat bagus lah dalam melihat PACS dan melakukan rutin berdasarkan PACS. So kat sini kanak-kanak boleh mengikut rutin tu. So bila kita ada PACS kan dekat tandas, so kanak-kanak ni boleh mandi mengikut PACS. So kita akan melakukan aktiviti secara rutin. Every time mandi kita akan gunakan PACS. So sampai satu hari kanak-kanak dah boleh melakukannya based on PACS saja tanpa bantuan daripada parents. Yang terakhir sekali, kita akan bincang tentang safety lah, safety dalam toilet lah, dalam bilik mandi ataupun toilet, bathroom ataupun toilet lah. So kenapa kita kena ada benda ni? So first kita nak prevent daripada injury lah, any injury kanak-kanak ketika kanak-kanak, sebab setengah kanak dah boleh mandi tanpa pantauan kan, betul tak? So kita nak prevent lah injury yang mereka terjatuh ke dan sebagainya tanpa pengawasan kita. So yang pertama, untuk prevent injury lah. So apa kita boleh buat? Kita akan create safe routine. So safe routines ni apa? So kat sini kita boleh beritahu kanak-kanak tu do and don'ts dalam toilet atau dalam bathroom. So apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang tak boleh buat. So yang ketiga, yang kita boleh grading, amount assist dan monitoring lah. Maknanya contoh, parents, mula-mula parents bantu untuk mandikan semua. Lama-lama parents akan kurangkan grade, prompt lah ataupun assist untuk kanak-kanak tu mandi. Sampai satu tahap kanak-kanak tu boleh mandi sendiri, so kita akan kurang pula, kita akan kurang untuk mengawasi kanak-kanak tu sampailah kanak-kanak boleh mandi sendiri tanpa pengawasan kita. Okey, apa yang kita boleh provide untuk kanak-kanak ni yang dah boleh mandi sendiri daripada terjatuh dan sebagainya. Kita boleh sediakan kita boleh sediakan kapet yang anti gelincir, so kadang-kadang tak terjatuh dalam tandas. Dan kita boleh sediakan tempat pemegang untuk kanak-kanak, mengikut diorang punya needs jugalah. Setengah ataupun contoh maybe kanak-kanak tu maybe sukar untuk berdiri lama dan sebagainya, so kita boleh sediakan rails dekat toilet dan sebagainya lah. Lepas tu dah akhir sekali kita boleh letak getah lah dekat corner. Contoh kita ada bathtub kan hujung-hujung kan kita ada corner kan, ataupun kita ada sink dekat dalam toilet, so kita boleh letak lah getah every corner yang ada. So itu mengelakkan daripada kanak-kanak terjatuh dan terlanggar lah benda yang tajam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.